Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabar anda semua hari ini? Selamat sejahtera saya ucapkan. So jumpa lagi kita dalam sesi Lalili Live. Right, so kalau ada yang masih belum tidur, stay kejap. Saya tak ambil masa lama, pendek je. Pendek je. So kepada yang baru first time nampak saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Hasnul Abdul Halim, founder kepada Lalili bersama wife Salma. Dan kepakaran kami adalah membantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah nak batuk berkahak, sesama yang dah stres tak tahu apa nak buat, untuk kami bantu dapat ketenangan tidur. Ini yang paling mahal adalah ketenangan tidur mak ayah, agar diorang dapat pergi kerja esoknya yang keadaan yang bagus dan tenang. Alright. So, hi Esther, lama tak join live. Yes, welcome. So malam ni I want to talk about business lah. About business yang mana saya nak share satu analogi yang saya rasa menarik. Benda ni saya rasa menarik, yang saya rasa saya patut share benda ni. Mungkin kadang-kadang kita duk buat bisnes, kita tak perasan sebenarnya apa yang kita buat dia sangat-sangat relate, sangat-sangat link dengan kereta, dengan apa yang kita lalui sebenarnya everyday. So once bila you dah faham benda tu, saya yakin you all akan nampak bisnes ni dalam satu perspektif yang berbeza, perspektif yang lain. Dan benda ni saya rasa benda ni sangat penting lah, especially untuk usahawan baru yang mana kadang-kadang kita tak sabar. Yalah, kita baru start bisnes, so kita tengok kawan-kawan kita semua dah buat ribu-ribu, mungkin dah buat puluh ribu, mungkin dah buat ratus ribu. So kita macam, asal aku tak boleh ni, apa aku buat tak jadi. So saya harap kalau you ada kawan macam tu, boleh tag dia orang. Kalau boleh bagi tahu dia orang, cakap masuk sekejap supaya kita nak bagi tahu benda ni. Nak share benda ni sebab benda ni penting. Benda ni penting yang saya rasa kalau usahawan you tahu benda ni, you akan lebih tenang buat bisnes, you all akan lebih laju buat bisnes, dan you akan lebih lebih fokus. Alright, so yes, so thank you pada yang dah tag kawan-kawan, yang dah call member, sahabat semua. Saya nak ambil masa anda tak sampai, kalau boleh saya nak buat less than 30 minit lah, tapi mungkin tak lebih 30 minit, within that range lah. So pasal kereta, siapa kat sini pernah bawa kereta, ataupun ada kereta lah? Boleh komen tak? Pernah bawa, pernah. Boleh komen tak? Siapa yang kat sini pernah bawa kereta? Dan ada kereta. Dan hampir semualah, ramai orang, mungkin 98% dalam Malaysia ada kereta lah. Yang tak ada kereta pun ada, kan? Yang tak ada kereta pun ada juga. Cuma saya nak share pasal yang ada kereta. So make comments full screen. Okay, so thank you pada yang tag kawan-kawan. Kita doa supaya dia boleh masuk. Right. So kereta, bila kita cakap pasal kereta, of course kita bayangkan kereta tu dia ada body, dia ada 4 tayar. Dia ada 4 tayar, dia ada body. So perumpamaan ni sangat penting. So kalau boleh you all ada nota, you all boleh take note benda ni dan share. Kalau you adalah leader, bawah you ada ramai orang, you boleh ambil benda ni untuk share pada you punya team. Okay, so kereta, bila kita bawa kereta, adakah bila kita bawa kereta, kita terus start speed, laju, kita baru nak keluar rumah ni, kita nak keluar apa panggil tu, porch rumah, kita terus laju. Assalamualaikum Tuan Jeffrey, thank you for joining. Terima kasih. So kereta ni, bila kita first bersuara, dia akan slow, dia adalah sangat slow. Terima kasih tag kawan-kawan. Tag Aiman tak kisah. Terima kasih. So bila kita bawa kereta ni, dia akan start slow. So sama juga macam dalam bisnes. Dalam bisnes kita memang akan start slow. Kita akan start slow. Kita akan nampak macam kalau orang yang baru bawa bisnes, dia akan slow tau. Dia akan slow. Dan selalunya orang yang tak sabar ni, bila dia buat bisnes, contoh dia baru buat sebulan, dia jadi dropship something, dia buat, lepas tu dia cakap dengan kawan-kawan dia, asal kau buat laju, kau buat cepat, aku buat slow. Dan akhirnya apa yang berlaku, dia akan down, dia stress. Padahal dia lupa setiap bisnes ataupun apa-apa kita buat, dia akan ada dia ada tingkatan ke atas. Dia ada tingkat ke atas. So bila dia naik, dia pergi nak pergi ke next level, baru dia akan laju. Contoh kita bawa kereta, keluar daripada rumah, bila once kita masuk highway, masa tu kita start pecut. Once bila dah pecut, you tekan sikit je,
Kita tekan sikit je, dia akan, kereta tu lagi laju. Sebab dia dah memang laju, dia dah ada momentum. Bila kita tekan sikit, dia akan laju. So that's why kadang-kadang kalau you all nampak company besar kan, bila company besar buat bisnes, dia buat satu kempen simple je kempen dia, tapi bila dia buat sekali, contoh sinilah YouTube. Kalau you all perasan kalau YouTubers yang dia dah follower dia dah juta, dia post baru 1 jam, view dah mungkin dah 1 juta. 1 juta. Tapi kalau orang tu baru, you punya follower YouTube mungkin baru 10 orang, you letak sebulan pun baru 1 view. So itu normal lah. Sebab you baru keluar kereta, baru start kereta nak pergi ke highway, tak sampai highway lagi. So jangan down. Kalau you all ada yang baru nak jadi YouTubers ke kan, jangan down, you start dulu. You buat dulu, memang takkan ada orang ramai yang tengok you punya view YouTube tu sebab you baru nak start. Kalau macam Alif Syukri tu, of course lah dia dapat puluh-puluh ribu sebab dia dah ada kat highway. So jangan compare diri kita yang baru nak start, yang baru nak mula dengan orang yang dah lama mula. Dia tak adil. Tak adil untuk diri anda sendiri. Thank you pada yang tag kawan-kawan semua. Ramai ni kawan-kawan saya ni. Assalamualaikum. Thank you Dan bila you tahu benda ni, you akan lebih tenang sebenarnya. Lebih tenang sebenarnya. Saya pun ada masalah benda ni dulu. Saya buat bisnes kan, bila buat bisnes saya nampak kawan-kawan saya macam dah jauh. So macam kita ni normal lah human reaction. Bila kita nampak kawan-kawan kita dah jauh, dah laju, kita akan start macam aku boleh buat ke ni, aku rasa macam tak boleh lah, aku slow sangat lah. Padahal sebenarnya setiap orang ada timeline dia masing-masing. Siapa kenal Jay Shetty? Saya tak tahu you all kenal ke tak Jay Shetty. Saya rasa dia sangat banyak dekat YouTube apa semua. Dia ni orang India. Saya tak tahu, saya rasa dia orang India. Dia Buddha kot. Dia jadi monk dulu. So sekarang ni dia dah keluar, dia dah tak jadi Sami kan monk So dia cakap benda tu lah. Saya suka ada satu video dia buat video pasal timeline. Kita ni setiap orang ada masa yang berbeza-beza. That's why kadang-kadang dalam sekolah orang akan anggap contoh you dah darjah 5, sepatutnya you pandai darjah 5 you dah pandai lah. Tapi disebabkan dia lambat sikit pick up. Tapi dia boleh buat sebenarnya, bukan tak boleh buat, tapi dia lambat sikit dan dihukum bodoh. Dia dihukum sebagai orang yang tak pandai. Padahal sebenarnya perbezaan timeline tu berbeza. Setiap orang kadar pemahaman ataupun otak dia untuk pick up tu tak sama tak sama. Ada orang yang laju, ada orang yang cepat, ada orang yang biasa-biasa. So kalau you ni jenis orang yang lambat sikit pick up, satu kena sedar diri. So nombor 2 baru you cakap tak apa, aku lambat sikit. So apa yang aku kena buat adalah aku kena start belajar lebih daripada orang yang memang dah pandai. So kita belajarlah lebih. Bila kita belajar lebih, insya-Allah result dia akan dapat lebih. Barulah kita boleh dapat timeline yang kita nak. Bukannya bila kita tengok orang tu berjaya, orang tu sukses, kita mati. Esther selalu tengok video dia buat kan, Jay Shetty memang best. Saya tak tahu, saya suka dengan suara dia. Suara dia macam sangat wisdomic. Lebih kurang lah macam tu. So itu benda dia. Yang benda ni kalau orang tak faham, dia akan hukum diri dia sendiri tau. Dia akan cakap aku ni failure, aku ni gagal, aku ni tak boleh berjaya, aku tak ada masa depan. Benda ni masalah ni. Kalau you tak percaya dengan diri you sendiri, orang lain lagi dah tak percaya. So first thing first, percaya diri sendiri dan anggaplah bahawa you ada you punya timeline. You baru nak keluar kereta, baru duduk dalam kereta, baru nak start, anggaplah bahawa you baru bermula. Tapi itu bukan alasan cakap tak apalah aku buat main-main je lah kan. Tak ada juga, jangan macam tu. Kalau you keluar kereta, mesti you keluar elok-elok sampai ke highway. Bila dah sampai ke highway, masa tu kita pecut. Right? So perjalanan tu memerlukan masa. Tayar bila dia dah berpusing, dia dah laju, dia akan cepat laju. Tapi kalau dia baru nak start pagi-pagi, dia tak boleh laju terus. Okay, so itu analogi nombor 1. Analogi nombor 1 yang saya rasa you all kena faham benda tu supaya kita tak hukum diri kita sendiri. Saya takut kalau ada usahawan especially dropship ke yang baru nak start, mungkin you ambil masa 5 bulan nak faham konsep bisnes tu sendiri, mungkin 5 bulan. Sebab saya ada orang yang macam tu, dia nak faham 5 bulan, lepas tu bila dia dah start faham, dia akan buat lagi laju daripada orang yang dah buat awal. Faham tak? So bila dia faham, dia akan buat lagi laju. Sebab dia macam-macam jenis orang ni sebenarnya dalam kehidupan kita. Right. So tu nombor 1. Nombor 2, bila kita dah dekat highway kan, bila kita dah highway, kita bawa, perasan tak dalam kereta kita ada 3 cermin yang pandang belakang.
Pandang depan tak ada cermin lah sebab kita pandang satu je. Tapi kat pandang belakang ada 3. Kita ada cermin apa yang atas tu panggil tu rear view mirror, dan kita ada 2 side mirror. So kenapa sebuah kereta kena ada benda ni? Kenapa pandang belakang tu penting? Kenapa pandang belakang tu penting? You all boleh teka tak kenapa pandang belakang tu penting? Dalam kita bawa kereta ni, kenapa? Kan boleh je kan? Kita nak bawa menghadap ke depan, buat apa kita nak tengok belakang kan? Tapi kenapa dia buat juga cermin pandang belakang? Sebabnya adalah untuk pastikan you boleh memandu dengan baik, memandu dengan bagus, memandu dengan cermat, kemas. You kena tahu apa ada kat belakang. Contoh, bila kita bawa laju, lepas tu ada kereta nak pecuk belakang, disebabkan kita tengok side mirror belakang, kita tak masuk sini, kita tak masuk ke side lah. So kita akan elakkan, kita bagi dia lepas dulu baru kita masuk. So apa tu maksud dia? Maksud dia dalam bisnes pun sama. Kita kena sentiasa pandang belakang, tengok apa yang berlaku dulu, supaya jadikan pengajaran kita pada hari ini, supaya kita tak buat kesilapan, kita tak langgar kesilapan yang kita pernah buat dulu. Faham tak? So kadang-kadang saya suka tau, ada satu benda ni dia cakap, kalau kena patuk ular sekali, itu dia panggil tak bernasib baik. Kalau kena patuk ular kali kedua, itu dipanggil bodoh. Kalau kat tempat yang sama lah kan. So kita tak nak jadi orang yang bodoh kan. Kita tak nak kena benda yang sama 2 kali. Contoh you ditipu, next time you kena tipu lagi dengan orang yang sama, next time orang yang sama lagi tipu. So ini kita tak cerdik lah. So usahawan, kita kena ada satu benda, kita kena ada lesson learn. Lesson learn ni kita belajar apa yang kita buat dulu, yang kita tahu benda tu salah, so kita kena elakkan daripada buat. So that's why kena reflect balik, tengok kalau boleh lagi bagus sebelum kita tidur, kita muhasabah diri. Apa aku dah buat hari ni sebenarnya? Adakah aku dah cukup buat apa yang aku nak? Adakah aku dah buat magic number aku dengan betul? Dapat ke target aku? Contoh 3 botol sehari, aku dapat ke 3 botol sehari? So kita kena tanya benda ni. Kalau tak dapat, kenapa tak dapat? Kalau kenapa tak dapat, apa solution yang aku boleh buat supaya esok paginya aku boleh dapat? Apa yang aku boleh improve? So benda-benda ni kena tanya. Kena extra effort untuk tengok cermin pandang belakang. Kalau you just pandang depan je, you tak tengok apa yang berlaku dekat belakang, apa yang pernah you buat dulu, apa kesilapan yang kita buat dulu, kita akan tend to make the mistake again and again and again. So jangan lupa untuk pandang belakang dalam bisnes. Kita ada kereta, dalam kereta ada 3 cermin. Sama juga dalam bisnes, you kena ada 3 cermin untuk pandang belakang apa yang berlaku, supaya bisnes kita boleh drive dengan baik, dengan laju. Okay, so itu nombor 2. Dan nombor 3, setiap highway kan, you all bawa kereta ni, bawa laju ni, dan setiap highway kita ada apa kita panggil tu? R&R, rehat dan relax ke? Ataupun rehat dan rawat. So kat situ, kenapa perlu ada R&R ni? R&R ni tempat kita berehat, tempat kita isi minyak. Kalau lapar kita makan dulu, nak pergi toilet. So itu adalah tempat kita relax, cool down, set up balik. Kalau dalam F1 dia panggil pit stop lah. Tapi pit stop tak boleh pergi kencing pit stop tukar tayar je. So bila you tahu dalam bisnes, you kadang-kadang kena slow down, take a break, you punya bisnes insyaAllah boleh sustain, boleh pergi lagi lama. Dan apa maksud take a break ni dalam bisnes? Take a break ni nombor 1 adalah you pergi bercuti lah. Bercuti. Dan ada kala bercuti ni especially lagi bagus you pergi dengan family. You anggap macam you dah lepas semua bisnes ni, you berehat dulu, dapatkan energy semula, refresh. Sebab kadang-kadang kita dah pulun terlalu lama tau, kita push terlalu lama sampai kita punya moral down, energy kita down. Saya ada satu story. Story ni best, saya suka. Macam ni, ada seorang tukang bukan kebun lah, dia ada seorang mandor lah. Dia ni bos, dia ada banyak ladang, dan ladang dia ada banyak pokok balak. Dan dia mencari pekerja untuk potong balak tu. Dia cari, dia interview ramai. Dan akhirnya dia jumpa seorang ni, dia cakap dalam masa sehari saya boleh potong 10 batang pokok balak. Lepas tu yang mandor dia ni macam impress lah. Dia cakap, ush, hebat mamak ni kan. Tak apa, kita try, you start kerja dulu lah. So pun dia pun buat potong balak sehari. Hari pertama dapat 5 lah sebab dia half day. Hari kedua dapat 10, ketiga dapat 10, keempat dapat 10. Sangat-sangat bagus lah. Sampai hari ke-20 dia potong, lepas tu jadi daripada 10 pokok dah jadi 9 pokok je dia dapat potong hari tu. Dan 20, 21, 22 result dia makin turun. Dia punya pokok, jumlah pokok yang dia mampu potong makin sikit. Dan
Mamat ni dah stres, yang tukang pemotong pokok ni dah stres. Cakap, aduh aku malulah dengan bos aku ni, aku dah tak boleh perform macam yang aku buat dulu. So dia pun siapkan surat resign letter. Dia ni orang tukang pengkapak pun ada resign letter. Dia buat resign letter, dia pergi sana, lepas tu dia cakap dengan bos dia, bos, saya rasa saya tak mampu buat apa yang saya dah bagi tahu dulu. Saya dah tak mampu potong 10 pokok sehari, saya minta maaf, saya nak berhenti kerja. Lepas tu bos dia cakap, okey lah macam ni, saya nak tanya satu benda je. Saya boleh terima you punya permohonan berhenti ni, tapi saya nak tanya satu benda. Bila kali terakhir you asah you punya kapak? Lepas tu yang mamat cakap, saya dah tak pernah lagi saya asah saya punya kapak, sebab saya datang, saya target saya nak potong cepat-cepat supaya saya boleh dapat 10. So bila bos dia cakap, itu masalah dia, you tak pernah potong you punya kapak. You punya tenaga sama, masa you sama, tapi kapak makin tumpul. Kalau satu pokok tu you selama ni mungkin boleh jatuh dengan 30 hentakan, sekarang mungkin you kena pakai 60 ataupun 35 hentakan baru you boleh jatuhkan balak tu. So that's why lah you tak boleh perform. So akhirnya mamat tu pun tahu, yelah. So dia kena dia kena tahu bahawa setiap masa dia kena kena asah dulu kapak dia, baru dia perform balik. So sama juga dengan kita bisnes kan, bawa kereta, ada highway, ada R&R. Stay, relax sekejap, tapi jangan lama sangat. R&R pun tak boleh lama, betul tak? Ada ke yang duduk R&R sampai 4 hari? Saya tengok ada hotel juga kan. Dia ada hotel, saya tak pernah tengok ada orang masuk hotel tu. Sebab selalu kita kalau kat highway kita nak sampai cepat-cepat destinasi lah. So sama juga dalam bisnes. Bila you dah ada target, you sangat-sangat clear you punya target, you boleh rehat sekejap. Mungkin you bercuti 2 hari, lepas tu you sambung balik. Dan saya nak cakap, bukan bercuti rehat pun, rehat sahaja dipanggil R&R. Contoh you pergi kursus, you pergi belajar, tak kisahlah online ke offline ke, itu pun dikira sebenarnya berehat. You rehat dulu, you fokus belajar untuk dapat balik energi dan ilham ataupun dan juga idea untuk continue buat bisnes. Sebab usahawan ni, businessman ni, kadang-kadang kita start, saya tak tahu you all pernah alami ke tak, kita start, kita rasa macam dah buat macam-macam, dah buat semua benda, tapi cakap, asal tak boleh go kan. So sebenarnya kita kena reflect balik, kita kena duduk highway, duduk kat R&R, kita bertenang. Macam contoh, saya selalu ajak saya punya team join live Talk to Najib by Sifu Najib Asadok. Masuk situ free every Selasa pukul 9.30 malam. Dia buat free. So itu anggapkan tu R&R. Kita rehat sekejap, kita belajar dulu, dan lepas tu nak sambung buat bisnes, buat. Yang penting ambil ilmu, belajar ataupun berehat supaya bisnes kita boleh sustain, boleh pergi lama. Kalau kereta dia tak masuk R&R, tak isi minyak, dia bawa je, insya-Allah. Insya-Allah sangat yakin dan pasti dia akan habis minyak tengah jalan. Nanti dia akan menyusahkan orang plus ke apa ke datang kena isikan minyak untuk dia. Sama kat dalam bisnes. Kalau you dah bawa kereta, lepas tu dah bawa bisnes, you tak berhenti, tak rehat, lama-lama you jam, you stuck, you frust, dan you akan menyusahkan orang lain. Orang lain akan datang support, kau okey ni, mak kena turun support, isteri kena support, dan kawan-kawan kena support. Padahal sebenarnya you kena rehat dulu, relax. Take it slow and steady and easy but consistent. Itu saya suka benda tu yang Gary V ada beritahu. Dia cakap dia tak nak orang push diri. Contoh, I want to be a millionaire by 30. Dan sebenarnya you push diri you. Saya tak tahu, dia ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju lah. Tapi sebenarnya konsep dia macam ni yang saya faham. Bahawa bila you buat business, you jangan push diri you sangat sampai you hancurkan you punya self-esteem, self-confident. Contoh, you cakap you nak berjaya by 30, tapi bila you dah 30, you tak dapat. You tak dapat apa yang you nak. So jangan pula kita anggap, aku tak boleh lah, aku dah gagal. You anggap tu kegagalan. Tak sebenarnya. Whatever yang you dah capai by umur 30, walaupun belum sampai you punya matlamat, itu adalah sukses sebenarnya. Itu adalah win. Mungkin win kecil. Dan setiap win kecil-kecil ni akan bawa kepada win besar. So do whatever it takes untuk kita dapat satu benda yang kita nak, kejayaan. Make sure kita clear apa kita punya matlamat, apa kita punya big why, apa kita punya strong point dan weak point. Kita kena sangat clear benda ni, insya-Allah kita boleh survive. Right? So saya doakan anda semua dapat sesuatu daripada video ni. Dan kalau you rasa benda ni bermanfaat, please share. Jangan kita ada ilmu seorang-seorang, kita dapat tahu seorang-seorang, dan kita biarkan kawan-kawan kita terkapai-kapai.
biarkan dia orang hanyut dengan dunia dia sendiri tanpa dia tahu bahawa dia kadang-kadang perlu berehat. So you tag video ni, share video ni pada dia orang. InsyaAllah saya doakan anda yang berada pada malam join live saya malam ni, you dikurniakan kesihatan, yang dikurniakan bisnes yang makin bagus, makin mantap, makin berjaya. Okay, so itu saja daripada saya, Hasnul Laleli, Empire, sihatkan syok. Jumpa lagi, jom bina bisnes bersama Laleli. Bye.